5 dia akan bangkit awal. Orang yang tak bersahur dia tidur. Ya. Orang yang bersahur dia akan ambil wuduk dan salat 2 rakaat. Orang yang tak bersahur dia masih tidur. Orang yang bersahur dia akan salat 2 rakaat, kemudian berdoa memohon keampunan kepada Allah. Tetapi orang tak bersahur dia masih tidur. Allahu Akbar. Itu barakat. Nah, orang bersahur, sahur maksud sini bukan makan saja, tuan-tuan. Penuhkan masa itu dengan istighfar, dengan salat, dengan baca Quran. Antara kalau kita nak letak time lah, pukul 4.45 hingga 5.40 itu. Nak kata 4.30 awal sangat, 4.45 lah. Sehingga 5.50 itu. Jangan kira penuh perut saja. Penuh dengan ibadat-ibadat. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Pada waktu sahur mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan makan saja, tuan-tuan. Bukan makan saja. Makan hanya sikit je. Ambil berkat sahur. Minum air segelas, tamar 3 biji, nasi 2 jemput, selesai 15 minit. Yang lainnya diisi dengan ibadat-ibadat. Tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Sahur ada barakah. Orang yang sahur dia akan dengar azan subuh. Orang yang sahur dia akan dengar azan subuh. Orang tak sahur dia masih tidur. Orang yang bersahur dia akan turun solat subuh. Orang yang tak bersahur dia masih tidur. Orang yang bersahur dia akan berjemaah. Orang bersahur dia akan, kalau hari Minggu dia akan dengar kuliah subuh. Orang yang tak bersahur dia masih tidur. Sekarang pukul 8 dah. Orang bersahur pergi kerja, orang tak bersahur tidur lagi. Itu berkat. Itu berkat. Nak tahu apa makna berkat? Tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Baik. Sepatutnya saya sebut awal dulu, awal Ramadan. Sepatutnya lah. Tapi ini dah tinggal 6 hari lagi dah. Allah tetamu kita dah nak pergi dah Ramadan. Cepatnya dia berlalu. Kita sambut hari itu dengan penuh gembira. Dan dia sudah pun hampir meninggal kita. Perasaan hibah dan sedih itu ada. Tanda orang beriman sayang pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah nak pergi dah Ramadan. Itu tanda orang beriman. Kalau dia kata macam ni, lama lagi nak beraya. Itu problem. Itu problem. Lama lagi nak beraya, lama lagi. Itu problem, kan? Orang yang beriman dia sedih dengan pemergian Ramadan. Baik. Kemudian waktu sahur itu rutin saya buat kalau boleh ikut lah, saya bangkit pukul 4.45. Kemudian ambil wuduk siap, kemudian baca Quran sikit, kemudian solat 2-3 rakaat, 4 rakaat. Pukul 5.20 baru saya makan. Makanan tu dah siap dah pukul 12 tadi. Dah siap dah, cuma panaskan. Jangan pula sibuk bangun 4.30, ambil sodek, ambil pisau, potong bawang, potong daging, buang masa, tuan-tuan. Sebab itu the prime time untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan buang masa kat situ. Jangan buang masa. Kita makan sikit-sikit sudahlah. Jangan kira nak penuh perut. Jangan makan sikit-sikit. Ambil barakat sahaja. Baik, itu untuk sahur. Yang seterusnya insya-Allah mengenai 10 malam yang terakhir. Sekarang kita sudah berada pada fatrah ataupun tempoh 10 yang terakhir. Dah lepas 2-3 hari dah. Baik. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashr sadda mi'zara wa ahya laylah wa ayqadha ahlah. Yang bermaksud adalah baginda sallallahu alaihi wasallam apabila masuk 10 yang terakhir, baginda akan sadda mi'zara, iaitu mengikat kemas pakaian dia. Ikat kemas luar dia, ikat kemas kain dia. Kemas di sini dua maksud. Maksud yang pertama,
Maksud yang pertama ialah kita berkemas, pakai kemas-kemas, kerana tidur hanya sekejap sahaja. Tak nak tidur lama. Tak nak tidur lama, tidur sekejap sahaja, maka kita siap-siap dah berkemas dah wangi dah, dah selesa. Bangun 3:30 bangun dah. Kira nak bangun awal. Itu maknanya Saddami' Zarah. Dengan tafsir nombor 1. Nombor 2, maksud dia ialah la yujami'u zaujatah. Iaitu dia tidak tidur sekali dengan isteri pada 10 yang terakhir, kerana bersungguh untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di masjid ada qiyam, di mana-mana masjid ada qiyam, masjid sana ada qiyam, masjid sana ada qiyam. Bangunlah seawal pagi, 4 pagi, keluarlah ke rumah-rumah Allah untuk kita qiyam. Allahu akbar. Tak pernah buat, kita cuba buat tahun ni. Cuba buat. Allah mengantuk tidur lewat. Mengantuk apanya, tidur 40 tahun dah, mengantuk lagi. Tidur lama. Tidur sikit-sikit sudahlah. Yang terakhir ni insya-Allah iaitu ikat pakai kemaskan pakaian. Jangan tidur sekali dengan isteri. La yujami'u zaujatah, iaitu tidak bersama dengan isteri. Kalau bersama nak tahajud ke mana, letihlah. Itu maksud dia. Yang kedua ialah wa ihya lailah. Kita hidupkan malam itu, malam Ramadan, iaitu dengan berdoa, dengan beristighfar, dengan solat dan Quran dan sebagainya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar kepada kita doa untuk menghidupkan malam. Doanya berbunyi, Allahumma rahmataka arju, Allahumma rahmataka arju. Cuba ikut sekali. Allahumma rahmataka arju, Allahumma rahmataka arju, la takilni ila nafsi, طرفة عين، لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت، اللهم رحمتك أرجو، لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. Inilah doa yang sentiasa baginda baca pada waktu malam 10 yang terakhir. Apa makna dia? Kalau tak ingat bahasa Arab, kita sekurang-kurang ambil bahasa Melayu, bahasa kita lah. Baik, makna dia, Allahumma rahmataka arju. Ya Allah, terhadap rahmatmu saya sangat-sangat berharap. Wa aslih li sya'ni kullah. Ya Allah, segala urusanku janganlah engkau terlepas pandang walaupun 1 second. Ya Allah, la ilaha illa anta, tiada Tuhan melainkan engkau. Ya Allah, pergerakan kita, perjalanan kita, pergi kita, kerja kita, balik kita, minta-minta Allah jangan lepas pandang walaupun 1 saat, biar dia sentiasa berada dalam jagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu amalan yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghidupkan malam-malam yang terakhir di bulan Ramadan. Aiqadha ahlah, menghidupkan malam dan nak sebab apa? Bangunkan keluarga, family. Jangan kita seorang semayang posyok dan tawaduk, isteri pula tidur gerang-gerang, anak tidur gerang. No, sekali. Aiqadha ahlah, bangkitkan, bangunkan family. Aiqadha ahlah.
Bangun family. Begitulah yang dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Dia kejutkan isteri dia kejutkan mantu dia, Ali. Begitulah yang dilakukan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab. Dia bukan sembahyang solat, dia kejutkan isteri dia kejutkan menantu dia kejutkan anak-anak dia untuk sama-sama qiyam pada waktu malam. Dalam hadis yang lain, dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila baginda mengejutkan suruh bangkit isteri dia, fa'abat, lalu isteri enggan, maka Nabi merenjiskan air ke atas muka isterinya. Renjis. Kalau tak bangun, kalau bangun dah tak payah renjis. Renjis tak bangun juga, ambil baldi cuah atas tu. Tu saya suruh lah, Nabi tak suruh. Isteri pun macam tu juga. Suami lihat nak bangun, ambil air renjis, spray atas muka. Bukan spray marah, spray tolong. Spray tolong. Bukan renjis marah, tapi renjis tolong. Sebab nak masuk syurga bukan suami seorang, sekali dengan isteri. Nak masuk syurga bukan isteri seorang, sekali dengan suami. Sebab dulu pernah berjanji sehidup semati, laut sanggup kurentangi. Mana madah berhelah dia? Kalau beribadat seorang-seorang, baik beribadat secara ramai-ramai, isteri dan anak-anak, ayqadha ahlah. Kalau isteri enggan bangun, renjiskan dengan air. Kalau suami pula enggan bangun, isteri renjis. Renjis bukan marah, tapi renjis menolong satu sama lain. Ayqadha ahlah. Itu yang dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan seterusnya, beriktikaf di masjid. Iktikaf ni ikut pendapat ulama, kat surau boleh juga, tapi dengan syarat surau itu ada Jumaat. Boleh surau yang ada Jumaat. Masjid sudah tentulah beriktikaf di masjid, kerana dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takifu al-ushr al-awakhir. Baginda beriktikaf pada 10 malam yang terakhir. Baik, saya ringkas saya sebut. Dan sunnahnya lagi ialah kita mandi antara maghrib dan isya. Mandi antara maghrib dan isya. Ini sunnah untuk 10 yang terakhir. Baik, macam kita buat tadi, balik kerja penat, terlentang kat rumah, penat, pukul 6.30 baru bangun, lepas tu kena turun pula, siapkan semua sini, penat. Baik, kita selesaikan sini, kita berbuka, balik semula rumah kita dekat belakang, balik semula rumah, mandi. Selepas solat maghrib, mandi antara maghrib dan isya. Itu adalah sunnah yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW dengan tujuan untuk menyegarkan badan, mewangikan badan. Pergi masjid kena wangi. Pergi masjid, pergi surau, Nabi kata jangan makan basal, jangan makan bawang. Jangan makan bawang pergi masjid. Nanti bila baca sebelah jiran, makmum sebelah, ada kawan sebelah, baca ayat Quran, baca Fatihah, bau bawang. Mengganggu tak boleh. Sebab kita nak semua khusyuk. Itu bawang. Rokok pun sama juga. Tu dia. Jangan dulu. Lepas sembahyang, sambunglah 15 putung pun tak ada masalah. Baik, kita sembahyang kerana mengganggu orang sebelah. Saya sebut secara saraha, secara terang, tuan-tuan, saya memang jenis tak berlindung lah. Kalau nak pukul pun pukul luar nanti. Tak ada masalah. Saya jenis suka berterus terang. Sebab apa? Bukan marah tu. Walaupun nampak muka macam merah, tak marah tu. Bagi tahu nasihat antara sesama Muslim. Allahu Akbar. Saya nak duduk sini berdoa, tuan-tuan. Istikharah, beli rumah sini istikharah ni. Saya berdoa dalam doa saya, nak bagi tahu tuan-tuan, saya nak sebuah rumah yang ada halaman, pagar cantik, depan rumah saya masjid. Saya nak macam tu dalam doa saya. Tetapi Allah kabulkan bukan masjid depan rumah,
tapi surau tepi rumah. Alhamdulillah, dengan kewangan yang terhad, itulah Allah bagi untuk kamu.